Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Okey, saya harapkan kamu semua sihat. Okey, video yang kamu nak tengok sekarang ni adalah video rakaman Ustaz. Ustaz buat rakaman untuk kelas hari ni sebab Ustaz ada perjumpaan lain dan insyaAllah Ustaz akan masuk pada pukul 11.30 nanti. Okey, untuk rakaman sepanjang pukul 11 sampai pukul 11.30 pukul 11 ya. Ustaz akan masuk untuk ajar kepada kamu subjek fiqh. Okey, fiqh tahun 5. Okey, keluarkan buku fiqh. Keluarkan buku teks fiqh tahun 5. Semua keluarkan. Okey, ingat ya. Minggu lepas sebelum ni kita belajar fiqh tajuk solat dalam kenderaan. Sebelum kita belajar solat dalam kenderaan, kita belajar tajuk solat orang sakit. Okey. Hari ini kita akan masuk tajuk yang baru. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk yang baru. Saya akan tunjukkan kepada kamu. Okey, hari ini ini fiqh tahun 5. Saya terus pada muka surat seterusnya. Okey, tak keluar pula. Putih pula skrinnya. Okey, dah jumpa. Alright. Sebelum ni saya ulang balik. Pelajaran pertama yang kita dah belajar adalah solat orang sakit. Kita dah belajar solat orang sakit. Solat orang sakit kita dah belajar. Dan solat dalam kenderaan pun Ustaz dah ajar. Dan hari ini kita masuk tajuk yang baru, iaitu solat sunat 2 hari raya. Okey. Okey. Kita terus pada muka surat 13. Okey. Salah. Sekejap. Solat orang sakit. Okey. Solat orang sakit. Akan solat duduk, solat baring mengiring, solat baring melentang. Hikmah solat orang yang sakit. Solat di dalam kenderaan. Syarat sah solat dalam kenderaan. Kaifiah solat dalam kenderaan. Hikmah solat dalam kenderaan. Alright, kita masuk tajuk baru iaitu solat sunat 2 hari raya. Okey. Seperti mana yang kita dah bincang minggu lepas, kita orang Islam, kita ada sambutan menyambut hari raya sebanyak 2 kali. Ada 2 sambutan hari raya yang kita sambut. Dan bila setiap kali kita sambut 2 hari raya tu, kita disunatkan untuk solat hari raya. Okey, apa dia solat sunat 2 hari raya tu? Solat sunat 2 hari raya tu adalah pertama, solat sunat Aidil Fitri, dan yang kedua, solat sunat Aidil Adha. Alright. Okey, terus buka muka surat pada muka surat 14. Buka muka surat 14. Okey, muka surat 14. Okey, kita baca sama-sama. Solat 2 hari raya ialah solat sunat Aidil Fitri dan Aidil Adha.
Okey, saya terangkan. Solat sunat 2 hari raya ni adalah solat sunat Aidilfitri dan Aidiladha. Okey, ikut Ustaz lagi. Solat Aidilfitri ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada pagi 1 Syawal. Okey, maksudnya solat Aidilfitri adalah dilakukan pada 1 Syawal. 1 Syawal tu bila? Bila 1 Syawal tu? Bila dah habis bulan Ramadan. Bila kita dah habis bulan Ramadan, kita apa? Bila dah habis bulan Ramadan, kita puasa selama sebulan, kita akan menyambut bulan Syawal. Dan bulan Syawal itulah bulan yang di mana kita dah berjaya berpuasa pada sebulan bulan Ramadan, kita dah berjaya puasa, kita dah berjaya puasa, akhirnya kita menyambut kemenangan kita pada hari raya. Kemenangan tu macam mana? Menyambut kemenangan tu maksudnya kita bersedekah kan. Okey. Banyakkan lagi amal ibadah kepada Allah. Okey. Itulah maksudnya kemenangan. Kemenangan tu maksudnya kita berjaya membuat satu ibadah dalam rukun iman. Rukun iman. So minta maaf. Dalam rukun Islam. Kita kan ada rukun Islam. Rukun Islam kita kan ada 5 kan. Apa dia rukun Islam yang 5? Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni kita solat setiap hari itulah. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 waktu. Solat 5 waktu. Dan yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini penting ni. Sebab apa kena berpuasa? Sebab ada dalam rukun Islam, orang yang sihat, orang yang tak sakit, wajib berpuasa. Dan kalau dia sakit, dia bolehlah berbuka. Tapi dia kena wajib untuk ganti semula puasanya pada bulan lain. Maksudnya bulan Ramadan ni, kita diwajibkan berpuasa. Dan bila kita dah berpuasa selama 30 hari pada bulan Ramadan, kita pada habis bulan Ramadan, kita akan menyambut kemenangan kita pada bulan Syawal. Itu maksudnya. Itulah maksud kita gembiralah pada 1 Syawal tu. Okey. Sambung balik. Seterusnya, okey, ikut Ustaz. Solat Aidiladha ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada pagi 10 Zulhijjah. Okey, maksudnya solat sunat Aidiladha ni pula adalah solat sunat yang dilakukan pada pagi 10 Zulhijjah. Maksudnya apa berlaku pada bulan Zulhijjah? Pada bulan Zulhijjah, orang Islam yang berkemampuan diwajibkan untuk pergi menunaikan haji. Maksudnya diwajibkan tu maksudnya berkemampuan lah. Dia ada duit, dia cukup dan waktu giliran dia sampai. Apa yang kita waktu giliran apa? Waktu giliran untuk pergi haji. Kan Ustaz dah ceritakan minggu lepas, macam mana nak pergi haji? Kita kena daftar dengan tabung haji. Kita kena simpan duit dalam tabung haji mulai sekarang. Supaya pada waktu kita besar nanti, kita mudah nak pergi haji. Tak benda lah macam dah besar-besar, dah macam Ustaz ni barulah nak fikir-fikir nak simpan duit dalam tabung haji. Tak adalah macam tu. Sebab kalau kamu baru dah besar macam Ustaz ni, kamu baru terfikir nak simpan duit kat dalam tabung haji, waktu tu dah lambat lah. Kamu akan dapat giliran kamu untuk pergi haji. Tapi kamu tua lah. Kamu dah tua, barulah giliran kamu sampai. Tapi kalau kamu nak pergi haji dalam waktu usia kamu yang muda, kamu nak kena simpan duit dalam tabung haji daripada mula lagi, daripada awal, daripada sekarang lagi kamu simpan. Okey?
Nah, bila kamu dah dapat simpanan tabung haji, insya-Allah giliran kamu untuk pergi ke haji dipermudahkan. Okey. So, dalam bulan Zulhijjah tu, cerita tadi, dalam bulan Zulhijjah tu, ada orang yang tak pergi haji. Bukan semua orang dapat pergi haji. Bukan semua orang. Jadi, ada orang yang tak dapat pergi haji. Jadi, mereka yang tak dapat pergi haji pun digalakkan untuk dia mampu, dia digalakkan untuk membuat korban. Membuat korban apa? Membuat korban sama ada lembu, kambing, kerbau ataupun unta. Buat korban untuk buat sembelihan. Pada selepas selesai pada solat hari raya Aidiladha, kita ada buat umat Islam akan menyambut hari raya korban. Maksud Aidiladha tu kebanyakan orang Malaysia akan sebut perkataan dia hari raya korban. Hari raya korban. Maksudnya selepas pada solat sunat hari raya, hari raya Aidiladha, kita digalakkan pergi masjid semula untuk tengok kerbau ke, kambing ke, lembu ke yang dikorbankan di masjid tu. Dan lepas tu kita akan korban, kita akan tolong-menolong. Kalau macam kamu sebagai budak-budak, tengok dia jauh je lah. Tolong apa yang mampu lah. Jangan tolong sembelih lembu pula. Sebab tolong sembelih lembu ni bukan kerja yang orang budak-budak yang boleh buat. Dia orang besar saja sembelih lembu. InsyaAllah kalau kamu dah besar nanti, kamu ada, insyaAllah kalau kamu ditugaskan untuk menyembelih lembu, kamu cubalah. Tapi dia bukan suatu benda yang main-main. Okey, sembelih lembu. Okey, nak cerita jadi, selepas solat sunat hari raya Aidiladha, pada 10 Zulhijjah, kita akan membuat ibadah korban. Itu yang berlaku pada solat sunat Aidiladha. Hari raya Aidilfitri ada tak? Hari raya Aidilfitri tak ada. Tak ada korban lembu, tak ada. Tapi untuk hari raya Aidiladha, ada korban lembu, ada korban kambing, unta kan. Lepas tu dagingnya diagih-agihkan kepada semua orang, dan dagingnya dibagi kepada semua orang. Bukan kita je dapat, orang lain pun dapat juga. Dan diagih-agihkan, semua dapat makan daging lembu. Kalau ada unta, dapatlah makan daging unta. Macam tu kan. Okey, seterusnya. Okey, 1, 2, 3, 4. Yang keempat pula ikut Ustaz. Hukum menunaikan solat sunat 2 hari raya ialah sunat muakkad. Okey. Hukum menunaikan solat sunat 2 hari raya ialah sunat muakkad. Okey. Bermaksud kita sunat muakkad ni maksudnya bukan sunat. Maksudnya sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut untuk buat. Dia macam sunat muakkad ni, kalau kita tengok dia punya darjat dia hampir nak wajib. Dia dekat dengan wajib. Dia wajib. Wajib tu maksudnya kalau hukum tu wajib, makna wajib kita wajib buat. Kalau kita tak buat, kita dapat dosa. Itu wajib. Dan dia bukan terus sunat. Dia ada satu lagi peringkat, sunat muakkad. Sunat muakkad ni dia hampir dengan wajib. Maksudnya kita tak boleh lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang untuk solat sunat hari raya. Sebab apa? Sebab pertama, solat sunat hari raya ni berlaku sekali je. Sekali dalam tahun. Maksudnya dalam solat sunat hari raya Aidilfitri ada sekali je dalam setahun. Solat sunat hari raya Aidiladha ada sekali je dalam tahun. Ya, memang dalam setahun tu ada 2 kali solat sunat hari raya. Tapi berbeza. Solat sunat Aidilfitri dengan solat sunat Aidiladha berbeza cara sambutannya. Jadi kita digalakkan untuk solat sunat 2 hari raya ni. Sebab apa? Sebab tahap hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ni maksud dia sunat yang dituntut. Bukanlah maksudnya kalau kita tak solat kita dapat dosa. Tak. Kita tak ada sampai kita tak solat sunat hari raya kita dapat dosa. Tak adalah dapat dosa. Cumanya dia sunat yang digalakkan untuk kita buat. Itu maksud dia solat sunat muakkad. Sunat muakkad tu maksud dia. Okey. Okey, seterusnya. Okey, lafaz, tengok muka surat 14 tu.
Lafaz niat solat Aidilfitri. Okey, ada dua. Yelah, sebab ada dua raya kan. Okey, ni lafaz dia. Okey, lafaz solat sunat Aidilfitri dulu. Kita baca sama. Ikut Ustaz. Usolli sunnata Aidilfitri rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, yang ni kamu kena hafal lah ni. Kena hafal ya. Dalam apa, kamu kena hafal niat solat sunat Aidilfitri. Solli sunnata Idil Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Ataupun kamu tambah makmuman. Sebab kamu sebagai kanak-kanak, kamu solat duduk makmum ke belakang. Kalau macam waktu PKP kan, waktu PKP ni macam tahun lepas, solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Saya yakin kamu solat di rumah tahun lepas. Dan siapa jadi imam kamu? Yang jadi imam kamu ayah, ada yang dari kamu, ayah kamu yang jadi solat jadi imam kan. Solat sunat Aidilfitri ada yang ayah kamu jadi imam, ada abang kamu yang jadi imam kan. Solat sunat Aidilfitri. Lepas tu lepas solat sunat Aidilfitri ada baca khutbah. Okey. Kena ingatlah niat solat sunat Aidilfitri. Usolli sunnatal Aidilfitri rak'ataini lillahi ta'ala. Okey, seterusnya. Lafaz niat solat Aidil Adha. Jadi kurang sama juga. Cuma beza dia Aidilfitri, yang ni Aidil Adha. Okey, ikut Ustaz baca. Usolli sunnata Aidil Adha rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, itu solat sunat, itu niat dia. Sama je, hampir sama je. Cuma beza dia Aidilfitri, kalau solat Hari Raya Aidilfitri. Dan yang kedua, kalau solat Aidil Adha, Aidil Adha. Yang lain sama je. Okey, terus buka muka surat 15. Dekat situ ada satu gambar perbualan antara anak murid dan ustaz. Situ. Okey. Siapa yang tanya dulu ni, kenapa ustaz tu menunding jari kepada murid itu? Adakah murid itu melakukan kesalahan? Kita pun tak tahu. Okey, kita baca sama-sama Okey, murid lelaki cakap apa? Okey, kita tengok dia cakap apa. Ustaz, bilakah waktu didirikan solat sunat Aidil Adha? Itu bahasa Melayu bakulah. Kalau kita perbualan kita setiap hari, Ustaz, pukul hari apa solat sunat Aidil Adha? Tu cikgu pun jawab, pada pagi 10 Zulhijjah. Pagi 10 Zulhijjah. Macam tu. Okey, lepas tu tanya lagi. Ada bawa lagi tak habis tu. Ada lagi tanya. Dia tanya lagi. Adakah sama rakaatnya seperti solat sunat Aidilfitri? Dia tanya, sama ke rakaatnya? Ya, Ustaz tu jawab. Sama. 2 rakaat juga. Dia kata, ya, 2 rakaat juga. Sama 2 rakaat. Solat Aidilfitri dengan solat sunat Aidil Adha, 2 rakaat. Okey. Terus, kita tengok muka surat 16. Tengok muka surat 16. Okey, dekat muka surat 16 tu adalah rakaat, apa yang kita kena buat pada rakaat pertama dan apa yang kita kena buat pada rakaat yang kedua. Okey, rakaat pertama. Sebelum membaca suratul Fatihah, disunatkan bertakbir 7 kali dan diselangi bacaan tasbih 6 kali. Itu yang berlaku pada rakaat pertama. Saya ulang balik. Rakaat pertama, sebelum membaca suratul Fatihah, disunatkan bertakbir 7 kali dan diselangi bacaan tasbih
6 kali. Apa dia bacaan tasbih? Nanti Ustaz beritahu. Okey, takbir 7 kali macam Ustaz beritahu. Nanti Ustaz beritahu cara-cara dia. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua, sebelum membaca suratul Fatihah, disunatkan bertakbir 5 kali dan diselangi bacaan tasbih 4 kali. Lain. Rakaat pertama takbir 7 kali. Rakaat kedua takbir 5 kali. Dan kalau rakaat pertama diselangi bacaan tasbih 6 kali. Tapi rakaat kedua diselangi bacaan tasbih 4 kali. Okey. Selepas selesai solat diiringi dengan 2 khutbah. Lepas dah habis selesai solat sunat hari raya ataupun solat sunat hari raya Aidiladha ataupun Aidilfitri, kita kena dengar khutbah. Okey. Nanti saya beritahukan cara dia. Okey, macam ni cara dia. Untuk solat sunat hari raya Aidilfitri ataupun Aidiladha sama je kedua-dua ni. 2 rakaat juga dan takbir pun sama. Pada rakaat pertama, kita kena baca takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan 6 tasbih. Apa dia 6 tasbih tu? 6 tasbih tu maksudnya kena baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada dalam buku teks. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, kalau kita tengok bacaan tasbih ada kat sini. Saya tunjukkan. Bawah tu je. Lafaz takbir dalam solat sunat 2 hari raya. Allahu Akbar. Lepas tu lafaz tasbih dia. Ni lafaz takbir. Ni lafaz tasbih. Lafaz tasbih dalam solat sunat 2 hari raya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu saja. Macam ni caranya. Okey, saya tunjukkan. Mula-mula sekali bila kita dah selesai contohnya waktu pagi kita akan waktu pagi hari raya, contohnya kita ambil sebagai waktu hari raya Aidilfitri. Kita ambil contoh solat sunat hari raya Aidilfitri. Okey, tengok ya. Pada solat sunat hari raya Aidilfitri, kita disunatkan untuk bertakbir. Takbir hari raya. Takbir hari raya. Tahu kan takbir hari raya kan? Kamu tahu tak takbir hari raya? Takbir hari raya ni yang kamu selalu dengar kat TV tu. Waktu nak dekat hari raya kan. Hari raya Aidiladha ke, Aidilfitri ke, mesti akan dengar takbir malam tu. TV 1, TV 2 akan main, semua TV akan main takbir raya. Macam ni takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah takbir raya. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu ramai orang kat belakang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sama tu saya kan. Mesti kamu akan jumpa kat situ. Orang lelaki lah. Mana ada orang perempuan? Semua orang lelaki. Orang lelaki yang takbir raya tu jangan dengan dia pula orang perempuan pula nak takbir raya. Orang perempuan boleh takbir raya tak masalah. Dengan keluarga-keluarga boleh, dengan abang, kakak, dengan ayah, mak ayah boleh. Dengan keluarga-keluarga boleh. Tapi kalau nak tunjuk dekat TV ke orang perempuan tak eloklah takbir raya tunjuk. Okey? Sebenarnya biasanya untuk orang lelaki sahaja. Yang kalau sebab apa? Sebab suara tu, suara lelaki dengan suara perempuan lain. Okey? Takbir raya. Itu takbir raya. Nanti kita akan takbir raya juga nanti. Kita akan nanti ada muka surat muka surat tu kita akan baca takbir raya sama-sama. Ustaz masuk ke surat 17. Ni ayo muka surat 17. Kaifiah solat sunat 2 hari raya. Okey, tadi ni kaifiah ni cara-cara. Yang ni muka surat 17 ni cara-cara solat sunat hari raya. Muka surat 17. Yang ni muka surat 18. Yang ni takbir raya. Nanti kita akan baca sama-sama ya. Nantilah, insya-Allah. Ustaz ada perjumpaan sekarang ni. Ustaz nak maklum ya Ustaz ni buat rakaman tau. Yang ni kamu tengok sekarang ni Ustaz bukan berada kat sini. Ustaz dekat tempat lain. Ustaz buat rakaman sahaja. Jadi kalau kamu tanya Ustaz saya nak pergi tandas, memang Ustaz tak ada respon. Sebab apa? Sebab buat rakaman. Ini rakaman ni malam tadi. Malam tadi Ustaz buat rakaman. Jadi Ustaz tak boleh nak respon. Kalau kamu rasa kamu nak minum air, kamu pergilah minum air.
Sepatutnya Ustaz beritahu awal tadi. Tapi Ustaz beritahu cuma ini rakaman. Memang Ustaz tahu dia nak respon apa yang kamu cakap. Nanti Ustaz akan masuk pukul 11.30 nanti. Okey, kalau perjumpaan Ustaz habis nanti, Ustaz akan masuk semula dalam kelas kamu dan Ustaz akan sambung terus pengajian kita. Okey? Ustaz ada lagi baki dalam 5 minit lagi sebelum Ustaz habis ke sebelum Ustaz habis ada perjumpaan Ustaz. Okey, Ustaz akan ceritakan cara-cara untuk solat sunat hari raya. Okey, Ustaz tunjuk kat sini muka surat 17 tu. Tengok balik muka surat 17. Muka surat 17. Okey, ini kaifiah solat sunat 2 hari raya. Pertama, niat berserta takbiratul ihram. Niat berserta takbiratul ihram. Maksudnya kena waktu kita angkat takbir tu kena niatlah. Allahu akbar. Allahu akbar, kita dah niat dah. Sahaja aku solat sunat hari 2 hari raya kerana Allah Taala. Usolli sunata Aidil Fitri makmuman ra'ataini lillahi taala. Sebab kamu sebagai makmum. Kalau kamu imam lainlah. Kamu makmum. Saya yakinlah sebab kamu semua makmum. Sebab kamu kanak-kanak lagi. Jadi kamu kena solat sebagai makmum. Kamu tambah perkataan makmuman. Soalan balik. Usolli sunnata Aidil Fitri ra'ataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Lepas tu apa? Terus ingat tak 7 takbir tu? 7 takbir tu. Okey, saya tunjuk sini. Dekat muka surat 17 tu. 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua serta diselangi bacaan tasbih. Okey, tengok saya buat. Okey, saya buat. Kita ingat tadi Allah solli, soalan balik, saya bagi nampak. Solli sunnata Aidil Fitri ra'ataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, macam tu. Tengok saya tengok dulu, saya cuba dulu. Allahu akbar. Rakaat takbir pertama kan? Takbir pertama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, takbir yang kedua. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, tiga pula. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 3, 4. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4. 5. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 6. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 7. Allahu akbar. Okey dah. Sebab apa? Tengok tasbih lagi. Subhanallah tak ada. Sebab subhanallah walhamdulillah tasbih tu ada 6 kali sahaja. 6 kali sahaja. Yang takbir tu 7 kali kan. Dah habis yang 7 tu, baru dah baca Fatihah. Imam akan baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sampailah waladdallin. Amin kan. Okey, lepas tu imam akan baca apa-apa surah. Kalau surah pendek, Ustaz nampak sini surah Al-Kautsar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu. Allah. Lepas tu terus rukuk. Macam biasa lah. Solat 2 rakaat. Dan solat 2 rakaat. Okey. Lepas tu dia akan rukuk. Ni yang rukuk. Rukuk, lepas tu i'tidal. I'tidal ni sami'allahu liman hamidah. Tu sami'allahu liman hamidah tu i'tidal lah. Rabbana lakal hamd. Tu sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Okey. Lepas tu duduk antara 2 sujud.
Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lepas tu duduk dan baca tak. Okey, yang ni terus. Lepas tu ini dua sujud ni, sujud balik. Lepas tu bangun untuk rakaat yang kedua. Bangun rakaat kedua, berapa kali takbir? 5 kali takbir. Okey, bangun balik. Bangun. Masuk rakaat kedua. Ada 5 kali takbir, ingat ya? 4 kali tasbih. Allahu Akbar. Bangun daripada sujud ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu. Baru satu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 2. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 2. 3 pula. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3. 4. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, kita dah tasbih 4 dah. Okey, ni takbir yang terakhir. Yang kelima lah. Allahu Akbar. Imam akan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampailah waladdallin. Amin. Lepas tu ambil mana-mana surah. Sambil surah Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Terus ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali kan. Mana tadi? Okey, sekejap. Okey. Rukuk, lepas tu bangun. Sami'allahu liman hamidah, tu i'tidal. Lepas tu sujud. Rabbana walakal hamd. Sujud. Allahu Akbar, sujud. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Lepas tu duduk antara sujud. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud balik. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas tu baru duduk tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatul, sampailah habis. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Lepas dah habis bagi salam, kita terus balik. Kalau macam kamu solat dekat apa, kalau tahun ni insya-Allah kalau PKP dah tak ada, kalau tahun ni PKP dah tak ada kan, kalau kamu sempat solat sunat hari raya dekat masjid, kalau dah dibenarkan untuk solat sunat hari raya dekat masjid, kamu terus balik. Lepas habis solat tu kamu terus balik. Kamu kena dengar khutbah. Dengar khutbah hari raya. Kalau hari Jumaat kita kena dengar khutbah dulu. Kalau hari Jumaat kita dengar khutbah dulu. Lepas dah habis khutbah baru kita solat Jumaat. Okey? Tapi kalau solat sunat hari raya Aidilfitri ataupun Aidiladha, kita solat dulu. Kita dah solat 2 rakaat, barulah imam baca khutbah. Jangan kita datang ke masjid, kita nak solat hari raya kan. Kita datang ke masjid, datang ke masjid, imam baru khutbah lah. Maksudnya kita tak solat lagi, kita boleh lagi solat. Sebab apa? Sebab imam dah baca khutbah. Lepas habis baca khutbah, boleh kita solat hari raya. Tak, salah. Sebab apa salah? Sebab solat sunat hari raya khutbahnya adalah selepas solat. Jangan pula sampai ke masjid, tengok masjid, tengah baca khutbah lah. Bolehlah kita solat sunat hari raya macam tu. Tak, dah habis dah solat sunat hari raya. Orang dah baca khutbah dah. Imam dah baca khutbah tu, maksudnya solat sunat hari raya dah habis. Kamu dah tertinggal. Kamu dah datang lambat tu maksudnya. Okey. Ustaz tak pasti lagi sekarang ni Ustaz tak pasti lagi dah habis belum. Kalau dah habis perjumpaan Ustaz akan terus masuk sebenarnya. Sebab Ustaz dah lebih dah masa ni. Tapi Ustaz akan ambil masa lagi, Ustaz akan cerita lagi sampailah Ustaz sepuas hati. Okey, Ustaz ulang sekali lagi, ini adalah rakaman ya. Kalau kamu nak pergi minum air, kamu terus pergi minum air. Jangan cakap Ustaz saya nak minum air. Kenapa Ustaz tak ada cakap dengan saya pun? Saya nak minum air lah.
Tak ada Ustaz, memang Ustaz tak balas kat kamu. Sebab apa? Sebab Ustaz tengah rakaman. Ini rakaman malam tadi soalan, okey. Okey. Terus. Okey, yang ini yang inilah yang Ustaz nak buat ni. Kita akan takbir raya ramai-ramai. Okey, takbir raya tau. Takbir raya. Siapa nak dengar Ustaz buat takbir raya? Tadi Ustaz dah buat takbir raya dah. Tapi ni Ustaz nak buat habisnya. Sebab apa? Sebab masa Ustaz banyak lagi. Pasal Ustaz nak buat takbir raya. Kalau masa Ustaz dah nak habis, Ustaz buat takbir raya ni. Okey, masa Ustaz banyak lagi, jadi Ustaz akan buat takbir raya. Okey, muka surat 18, kita akan baca takbir raya sama-sama, okey? Okey, mula-mula sekali Ustaz baca dulu. Lepas tu kamu ikut. Boleh? Kamu ikutlah sama-sama. Okey? Bila Ustaz dah habis je takbir mula-mula, Ustaz akan takbir raya, lepas tu kamu ikut. Sama-samalah, Ustaz pun akan baca juga. Okey? Lepas tu Ustaz buat takbir raya yang terakhir pun kamu ikut lagi, okey? Okey, dengar Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ustaz baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Habis. Itulah takbir hari raya Aidiladha, hari raya Aidilfitri. Paling banyak takbir raya Aidiladha. Sebab apa takbir raya Aidiladha paling banyak sekali? Sebab kita takbir raya Aidiladha sebanyak Ustaz, kalau tak salah Ustaz, daripada 9 Zulhijjah tu dah takbir raya dah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tak salah Ustaz 5 hari kalau tak salah Ustaz takbir raya. Tapi beza dengan takbir raya itu takbir raya Aidiladha 5 hari. Kalau takbir raya Aidilfitri dapat lepas daripada pengumuman lepas dia diumumkan esok raya tu, start maghrib, subuh, lepas tu masuk dia selesai dia solat sunat Aidilfitri, dah tak ada takbir raya dah. Itu takbir raya itu takbir raya Aidilfitri. Tapi kalau takbir raya Aidiladha sebanyak 5 hari kata salah Ustaz lah. Nanti Ustaz share balik. Okey. Seterusnya. Okey. Syarat sah solat sunat 2 hari raya. Okey. Syarat sah solat sunat 2 hari raya. Okey, apakah syarat sah solat sunat 2 hari raya? Sama je macam sebelum ni. Apa dia? Iaitu pertama menutup aurat. Mana-mana solat apa pun. Solat apa? Solat orang sakit ke, solat dalam kenderaan ke,
solat apa, solat 2 hari raya ke, kita kena tutup aurat. Yang lelaki kena pakai seluar panjang, kena pakai baju. Yang perempuan kena pakai telekung, kena pakai tudung. Itu tutup aurat. Sama je, apa-apa solat pun pertama sekali tutup aurat. Okey. Kedua, suci daripada hadas dan najis. Sama je. Solat sunat solat dalam kenderaan ke, solat orang sakit ke, solat 2 hari raya ke, suci daripada hadas. Kena bersih daripada hadas. Hadas ni maksudnya badan kita tak ada najis. Kita tahu apa dia najis kan? Najis tu najis kita lah. Najis kita tu yang keluar daripada depan dan belakang. Itu adalah najis kita. Okey. Air kencing ataupun najis kita, boleh cakap sini bagi kamu faham, air kencing dan berak. Itulah najis kita. Kalau tak ada benda tu kat badan kita, kita kena suci lah benda tu. Maksudnya bersih lah kita. Okey. Ataupun kita dalam keadaan selesai bersuci. Maksudnya kita bukan dalam keadaan hadas besar. Okey. Seterusnya. Tengok lagi, pertama tadi menutup aurat, suci daripada hadas dan najis, menghadap kiblat. Sama je. Solat dalam kenderaan ke, solat dalam kenderaan ke, solat orang sakit ke, kena menghadap kiblat. Kena hadap kiblat. Jangan hadap benda orang lain. Hadap kiblat. Seterusnya, kalau solat sunat hari Fitri dilakukan pada 1 Syawal bagi solat sunat hari Fitri dan 10 Zulhijjah bagi solat sunat Aidil Adha. Maksudnya solat sunat Aidil Fitri dilakukan pada pagi 1 Syawal dan solat sunat hari raya Aidil Adha dilakukan pada pagi 10 Zulhijjah. Okey, seterusnya. Didirikan selepas terbit matahari hingga gelincir matahari. Gelincir matahari ni maksudnya adalah sebelum zuhur lah. Gelincir matahari maksudnya sebelum zuhur. Maksudnya dalam tempoh tu kita boleh buat solat hari raya selagi kita tak buat lagi. Masuk je waktu zuhur tak boleh buat solat. Masuk je waktu zuhur kita tak boleh solat sunat hari raya, hari fitri ataupun hari adha pada hari yang sama, pada 1 Syawal ataupun 10 Zulhijjah tu. Okey. Kita tengok lagi. Jap. Okey, black isu. Okey, yang terakhir diiringi dengan 2 khutbah. Nak sah solat solat sunat hari raya ni, 2 hari raya ni kena ada khutbah. Kena ada khutbah. Kena baca khutbah. Kena ada teks ubah. Okey. Maksudnya untuk kita dapatkan pahala sah solat sunat hari raya, kalau kita sebagai makmum kena dengar khutbah lah. Kalau kita sebagai imam kena baca khutbah. Okey, seterusnya. Buka muka surat 20. Okey, muka surat 20. Hikmah solat sunat 2 hari raya. Okey, hikmah sekejap Okey, hikmah dia. Yang pertama, hikmah solat sunat 2 hari raya. Ada berapa ni hikmah dia? 1, 2, 3, 4. Ada 4 hikmah dia. Yang pertama, mengagungkan kebesaran Allah. Mengagungkan kebesaran Allah bermaksud kita membesarkan Allah. Kita memuliakan Allah. Kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah. Meningkatkan keimanan kepada Allah. Maksudnya kita bertambah iman kita dengan Allah. Okey. Yang ketiga, mengeratkan hubungan silaturahim. Mengeratkan hubungan silaturahim ni maksudnya bila kita solat hari raya, dan kan kita jarang solat sunat hari raya kan. Dan bila kita solat sunat hari raya dan ramai mak ayah kita ada sekali, kita rasa seronok. Dan dengan adik-adik kita ada, abang kita ada, kakak kita ada, kita rasa seronok. Dan waktu tu kita akan, bila kita dah selesai solat, kita minta maaf sama-sama. Minta maaf dekat mak, minta maaf dekat ayah. Waktu tu lah minta maaf lah betul-betul dekat mak ayah kamu. Kita yakin kita ada banyak salah kita dekat mak ayah kita.
kan. Minta maafkan mak ayah. Okey. Dan kalau kita abang kakak, kita abang kakak, kita kena minta maaf ke abang kakak kita, abang kita, kakak kita. Dan kalau kamu sebagai abang atau kamu sebagai kakak, kamu kena maafkan dia orang lah, kan. Bila dia adik kamu dah datang, abang minta maaf abang, minta maaf lah abang, saya selalu kacau abang, kan. Saya selalu ambil mainan abang, contoh kan. Dan kita kenalah minta maaf kan, dan kita mestilah maafkan. Tak apa, abang maafkan, lepas ni jangan buat lagi, kan. Cakap macam tu, kan. Dan kalau sesiapa je, abang, kakak kamu ke, dan kalau ustaz sendiri, dengan contohnya ustaz dah berkahwin dengan isteri ustaz, kita kena minta maaf kat isteri kita. Tak takut ustaz ada buat salah dekat isteri ustaz. Jadi kita kena minta maaf dan kita kena maafkanlah isteri kita, kan. Biasanya hari tu kena minta maaf dan mengeratkan pada waktu hari raya itulah hari raya yang kita mengerat, kita rasa tambah kita punya kasih sayang kita dekat keluarga kita. Semua sama. Dan budak-budak, kalau kamu korang kanak-kanak paling seronok lah. Sebab apa? Sebab dapat duit raya. Kalau Aidilfitri kan, Aidil-Adha tak dapat. Aidil-Adha tak ada duit raya. Aidilfitri je ada duit raya. Seronoklah kamu. Ustaz tak boleh lah. Ustaz tak adalah ustaz ayah. Nak duit raya, tak ada. Sebab apa? Sebab ustaz dah besar. Ustaz dah kerja. Ustaz mana boleh minta duit raya lagi. Kamu boleh lah minta duit raya. Kalau kamu jumpa ustaz hari raya nanti, Ustaz nak duit raya. Boleh je, tak masalah. Tengoklah ustaz tu bagi berapa nanti kan. Ustaz Fitri lah. Okey, terus. Yang terakhir, bermaaf-maafan sesama umat Islam. Okey, ini adalah yang terakhir tu yang Ustaz cerita tadi. Bila mengeratkan hubungan silaturahim, bermaaf-maafan sesama umat Islam pun adalah antara hikmah solat hari raya. Okey. Masa Ustaz dah nak habis dan alhamdulillah kita dah buat selama 1 jam. Dan Ustaz ingatkan sekali lagi, ini adalah rakaman ya. Rakaman. Kamu berada dalam rakaman ni. Ustaz dah cerita ni malam tadi Ustaz buat. Okey. Dan insya-Allah Ustaz ada perjumpaan sebenarnya, dan insya-Allah kalau Ustaz habis awal, Ustaz akan terus masuk kepada kelas kamu. Dan insya-Allah kita ada lagi baki dalam 3 minit lagi, dan insya-Allah Ustaz akan cuba habiskan dalam waktu terdekat ni. Okey. Ustaz tak boleh nak jawab soalan kamu, nanti Ustaz akan passing dekat Ustaz sendiri untuk pagi esok. Okey? Pagi kejap gila lah, kejap lagi. Okey, kejap lagi Ustaz akan passing ke Ustaz. Okey, Ustaz undur diri sebelum Ustaz beri kepada Ustaz Firdaus yang kejap lagi akan masuk. Okey. Ustaz nak bagi salam ke? Ada 2 minit lagi. Ustaz ucapkan kita akan sambung lagi insya-Allah. Okey. Assalamualaikum.